So, bila bercakap tentang prestasi skuad Harimau Malaya waktu menentang pasukan UAE hari itu, sebenarnya kita memang tak mampu untuk elak daripada tunjukkan perasaan marah, menyirap dan juga palat dengan prestasi yang ditunjukkan oleh dua orang player naturalisasi negara dekat bahagian midfield dan juga bahagian attacking, which is Liridon dan juga Zulhilmi di Paula. Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Macam biasa, thank you so much dekat korang yang dah support channel ni. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku, support channel ni kan, dengan tekan butang subscribe kat bawah. So, macam yang dijanjikan video ni aku akan buat khas untuk ulas tentang prestasi yang ditunjukkan oleh Zulhilmi di Paula dan juga Liridon Krasniki. Sebelum tu untuk info, setakat tahun 2021 ni skuad Malaysia cuma ada 3 orang player naturalisasi, which is Mohammadul Sumare, Liridon Krasniki dan juga Zulhilmi di Paula. Dan dalam collab Tan Cheng Ho kali ni ada juga player-player kacukan lain yang dah biasa main dengan skuad Harimau Malaya, terutamanya Brandon Gunn, Matt Davis, Corbin Ong, ada juga nama-nama baru macam Sam, keeper daripada pasukan Penang. Dan lepas apa yang ditunjukkan oleh dua orang player naturalisasi baru negara ni kita dah start risau sebenarnya. Sebab apa? Untuk tahun-tahun depan ni ada lagi calon-calon yang kita dengar dah lah akan diambil sebagai player naturalisasi negara. Antaranya player-player yang berkualiti dekat pasukan Johor Darul Takzim, Gonzalo Cabrera. Tapi kita juga tahu ada juga nama-nama macam Endrick Dos Santos dan juga Romel Morales yang kita nampak prestasi diorang ni suam-suam kuku je dekat Liga Malaysia. So, ada yang bersetuju dengan pengambilan player-player naturalisasi ni. Katanya akan menambah kualiti lah dalam skuad negara. Tapi dalam masa yang sama, korang kena ingat apabila ambil ramai sangat player-player naturalisasi negara ni akan tutup peluang-peluang untuk player-player muda, player-player tempatan beraksi bersama skuad negara. So, dengan prestasi yang ditunjukkan oleh Liridon dan juga Zulhilmi di Paula waktu menentang pasukan UAE hari itu, sebenarnya ini juga menambahkanlah keraguan kita as a fan terhadap projek FAM untuk ambil player naturalisasi. Sebab apa kita sebenarnya dah terbiasa dengan impact dan juga kemampuan yang ditunjukkan oleh player-player kacukan. Antaranya macam mana yang dibawa oleh Brandon Gunn, Matt Davis, Corbin Ong. Kita tahu player-player ni dah improve skuad negara. Dan aku tak nafikan Mohammadul Sumareh juga tunjukkan impact yang sangat besar untuk skuad negara waktu dia mula-mula mewakili skuad Harimau Malaya. Tapi benda tu tak jadi dengan Liridon Krasniki dan juga Zulhilmi di Paula. Sejujurnya, aku sangat-sangat frust dengan prestasi yang ditunjukkan oleh Zulhilmi di Paula waktu menentang pasukan UAE. Even sebelum pasukan UAE score first goal diorang minit ke-19 pun kita dah nampak Zulhilmi di Paula ni banyak berjalan di atas padang. Itu yang sebenarnya buatkan aku palat gila, memang frust gila babi Kalau kata kau berjalan lepas kau melakukan pressing, kau penat, itu kita orang faham. Kita as a fan faham player-player ni pun manusia biasa juga. Cuma beza dia dengan kita, dia ada fitness yang lebih. Itu belum cerita lagi dengan prestasi yang ditunjukkan oleh Mat Don. Banyak juga berjalan, tak pressing langsung. Player-player lain dapat bola dekat bawah, dia pun sibuk untuk drop deep, nak cari bola. Tapi dekat bahagian atas, kata pula tak ada support untuk Zulhilmi di Paula. Takkan nak salahkan player-player lokal lagi. Dan bila bercakap tentang Zulhilmi di Paula ni, aku rasa Malaysia tak boleh main pakai baju kuning. Sebab apa? Setiap kali Malaysia pakai baju kuning, Malaysia kena belasah bila Zulhilmi di Paula ni main. Dan mungkin atas faktor dia masih lagi rasa, aku main dengan tim Perak. Perak tak payah gaji, tak payah bersungguh. Main relax-relax, hujung bulan, tunggu gaji masuk, tak masuk-masuk. Itu baru cerita sikit tentang prestasi diorang dalam padang. Post-match review oleh Astro Arena. Adanya pandit-pandit yang berpengalaman gila macam Nizam Jamil dan juga Syukur Adan, ex-player Malaysia. Dan dua orang pandit ni bersetuju kalau kata Tan Cheng Ho masih lagi bagi peluang untuk dua orang player ni masuk waktu menentang pasukan Vietnam dan juga Thailand nanti. Sebab apa? Bagi diorang, dua orang player ni tak ada masalah untuk tapau tim Vietnam dan juga tim Thailand. Aku bukan tak setuju dengan pendapat pandit yang of course lagi berpengalaman, lagi berpengetahuan daripada aku. Cumanya, adakah ini indikasi yang menunjukkan dua orang player ni sekadar level ASEAN sahaja? Sebab apa? As a player naturalisasi kau ibarat seorang player import lah dalam padang mewakili skuad negara. Sepatutnya dua orang player ni waktu menentang pasukan UAE work harder than player-player lokal. Dan juga diorang perlu prove kenapa FAM ni tak salah untuk ambil diorang ni sebagai player naturalisasi. Dan yang paling penting bagi aku, as a player naturalisasi negara Liridon dan juga di Paula bukan saja perlu work hard dalam padang, malah dua orang player ni perlu tunjukkan attitude yang baik luar padang dan juga dalam dressing room. Sebab apa? Benda ni akan influence player-player lain. Player-player muda lain pun akan terikut apa yang diorang tunjukkan. Akan rasa macam, diorang ni player senior, player naturalisasi pun boleh buat perangai macam ni, boleh berjalan atas padang. Kenapa coach nak marah aku kalau kata aku masuk, aku pun berjalan? So dekat sini coach Tan Cheng Ho perlu memainkan peranan, perlu tegas dalam decision untuk pilih player waktu menentang pasukan Vietnam dan juga pasukan Thailand nanti.
Sebab apa ini bukan club level. Kau perlu utamakan player-player yang bergaji besar. Player-player naturalisasi, ada fizikal yang besar, aku perlu utamakan dia untuk beraksi. Dan kalau kau tengok balik dalam perlawanan menentang pasukan UAE sebenarnya bagi aku Liridon dan juga Zulhilmi di Paula ni tak deserve langsung untuk main waktu second half. Kau tengok macam mana impact yang dibawa oleh Syafiq Ahmad masuk dalam padang. Pressing, tapi dua orang player atas ni tak melakukan follow up pressing, nak jadi apa? Sebagai seorang striker sebenarnya Zulhilmi di Paula ni patut jadi first man to defend. Bukannya kau memerhatikan saja Pak Arab ni ayam-ayamkan Syafiq Ahmad. Benda tu sebenarnya sangat buatkan aku benci gila dengan di Paula sekarang. Sebelum adanya dua orang player ni, Malaysia main high pressing. Adanya combination play dekat bahagian wing dan juga bahagian striker. Player-player Malaysia ni tak takut nak pegang bola. Tak adanya player ni panggil, aku kena terus bagi. Ini sekarang ni kita tengok, bila Liridon drop je minta, Azam Aziz akan terus bagi dekat dia. Dan untuk expectation waktu menentang pasukan Vietnam nanti aku pun ada rasa yang sama macam korang juga. Aku still lagi ada rasa yang Tan Cheng Ho ni akan bagi peluang lagi dekat Liridon dan juga Zulhilmi di Paula. Cuma bagi aku, kalau kata itulah keputusan yang dibuat oleh coach Tan Cheng Ho, aku harap player ni akan work hard, akan tunjuk permainan yang sebenar, jangan sekadar berjalan. Itu memang minta maki babe. Daripada pendapat aku, lagi berbaloi dan aku sendiri lagi puas hati kalau kata Malaysia kalah dengan cara bagi peluang dekat player-player muda ni beraksi atas padang, daripada kita tengok dua ekor Mat Saleh dalam padang berjalan, malas nak mampu dalam padang buat perabih beras. Dan dalam beberapa hari lepas, aku ada tengok video yang dikirim oleh Luqman Hakim Syamsuddin. Katanya kita as a fan perlu support skuad Harimau Malaya. Jangan persoalkan siapa coach turunkan, support player ni walaupun player ni tak perform. Sebab apa? Kita menang sama-sama, kalah sama-sama. Minta maaf cakap man, kita orang as a fan Harimau Malaya sejujurnya bukannya tak nak support skuad negara waktu skuad kita tengah kalah. Bukan tak nak backup korang player-player ni waktu tim Malaysia kena belasah. Tapi kalau kata korang bermain bermati-matian di atas padang, kalah, still lagi tak mampu untuk bersaing dengan pasukan lawan. And even kalau kata kena belasah sekalipun, korang main sepenuh jiwa, aku sendiri akan buat konten untuk puji korang. So untuk Luqman Hakim Syamsuddin dan juga player-player lain dalam skuad kalau kata korang tengok video ni, aku rasa elok daripada kau buat video untuk menyokong, kau pergi dekat muka Liridon dan juga Zul kau cakap kat dia, stop the talk and do the job. Itu lagi baik. So guys, itu saja untuk video kali ni. Aku minta maaf kalau kata aku ada sakitkan hati mana-mana pihak ataupun aku sedikit emo dalam video ni. Sebab apa? As a true fans untuk skuad Harimau Malaya aku tak mampu babe untuk sorokkan apa yang aku rasa. Aku tak mampu untuk bohong korang viewers A2M Studio tentang apa yang tak kena dalam skuad Harimau Malaya sekarang ni. So, apa pendapat korang? Apa pula korang rasa? Korang still setuju ke kalau kata dua orang player naturalisasi negara yang tak perform hari tu still lagi diturunkan waktu menentang Vietnam nanti? Korang komen dekat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2M Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni gang dengan tekan butang subscribe dekat bawah. Sehingga kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.